Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berusaha Dr. Habibie Ibrahim selaku pensyarah dan penilai bagi kursus PT 10703 Pembangunan dalam Masyarakat dan Individu serta para hadirin dan hadirat yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam sesi pembentangan ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdapat dalam sesi pembentangan ini. Yang pertama ialah Saudara Amiruddin bin Idris, kedua saya sendiri Nur Izni Nabila binti Tokijo, yang ketiga ialah Saudara Muhammad Faiz Afiq bin Stang, dan yang terakhir ialah Saudari Nur Rafidah binti Rauf. Tajuk pembentangan yang telah kami pilih ialah berkaitan dengan kebudayaan dan masyarakat, yaitu berkaitan dengan kebudayaan masyarakat etnik Jawa di Malaysia. Baiklah, saya akan mempersilakan Saudara Amiruddin bin Idris untuk memulakan sesi pembentangan ini berkaitan dengan kebudayaan masyarakat etnik Jawa di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, saya merupakan pembentang pertama bagi kumpulan ini. Okey, saya akan membentangkan dua skop lah, iaitu pengenalan dan latar belakang. Okey, untuk pengenalan budaya dan masyarakat Jawa di Malaysia. Okey, budaya merujuk kepada satu konsep yang amat luas sehingga lahir berbagai tanggapan terhadap konsep budaya. Okey, lahir berbagai tanggapan terhadap konsep budaya. Okey, budaya boleh didefinisikan dengan kata-kata ataupun peradaban lah. Okey, budaya boleh didefinisikan dengan kata-kata atau peradaban. Okey, kedatangan masyarakat Jawa secara beramai-ramai ke Malaysia telah menimbulkan wujudnya budaya masyarakat Jawa di Malaysia. Okey, masyarakat Jawa datang beramai-ramai ke Malaysia, akhirnya wujud budaya masyarakat Jawa di Malaysia. Okey, antara budaya yang wujud akibat orang Jawa tu datang beramai-ramai ke Malaysia adalah budaya rewang. Okey, budaya yang wujud adalah budaya rewang. Budaya rewang ini merupakan aktiviti yang melibatkan aktiviti bergotong royong, yang melibatkan kerjasama tolong-menolong untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau tugasan yang mempunyai matlamat secara bersama dalam pelbagai majlis. Okey, kebiasaannya budaya rewang ini dilakukan dalam majlis perkahwinan, kenduri kesyukuran, potong jambul, yang bermula di Selangor dan Johor. Okey, budaya rewang ini dilakukan dalam majlis perkahwinan, kenduri kesyukuran dan potong jambul yang bermula di Selangor dan Johor. Okey, budaya rewang ini telah pun tersebar luas dan menjadi ikutan bagi masyarakat tanah Melayu, terutamanya di Selangor dan Johor. Okey, budaya rewang ini tersebar luas dan menjadi ikutan bagi masyarakat tanah Melayu, terutamanya di Selangor dan Johor. Okey, bagi latar belakang pula, latar belakang secara umumnya corak kehidupan masyarakat negara diwarnai oleh tiga rumpun. Okey, diwarnai oleh tiga rumpun, iaitu rumpun Cina, diwarnai oleh tiga rumpun, iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, salah satunya di antara rumpun etnik Melayu di Malaysia adalah rumpun etnik Jawa, iaitu orang-orang Jawa yang berketurunan Jawa. Okey, taburan wilayah penempatan masyarakat Jawa nyaris merata di daerah-daerah seperti Johor dan Selangor. Okey, kelompok etnik Jawa yang menyebar luas di Malaysia, salah satunya adalah yang terdapat di Kampung Semarang, Dengkil, negara bahagian Selangor. Okey,
sebagai etnik pendatang, masyarakat Jawa jelas terdorong untuk mengekalkan nilai-nilai budaya yang dimiliki di tanah baru, tempat melihat prinsip hidupnya orang Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonian. Oke, maksudnya di sini orang Jawa ini dia tetap dengan prinsip hidupnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonian. Oke, bukan setakat nilai-nilai keharmonian, malah nilai-nilai perpaduan, nilai-nilai kerjasama, tolong menolong. Dorang ini amat tinggi dalam nilai-nilai budaya. Oke, itu sajalah daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saudara Amiruddin bin Idris di atas pembentangan pengenalan tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan melanjutkan sesi pembentangan ini, yaitu berkaitan dengan sejarah kedatangan masyarakat etnik Jawa di Malaysia. Masyarakat etnik Jawa di Malaysia telah pun wujud sejak abad ke-13 lagi bersama-sama dengan masyarakat etnik Bugis dan masyarakat etnik Minangkabau. Tetapi pada ketika itu, masyarakat etnik Minangkabau merupakan masyarakat yang paling ramai telah berpindah ke Tanah Melayu berbanding dengan masyarakat etnik Bugis dan masyarakat etnik Jawa. Akibatnya, masyarakat etnik Minangkabau telah pun membina penempatan tetap di Negeri Sembilan. Manakala masyarakat etnik Jawa pula telah datang beramai-ramai ke Tanah Melayu pada akhir abad ke-19 disebabkan oleh perintah Belanda untuk mengusahakan tanah-tanah milik jajahannya di Tanah Melayu. Antara tanah-tanah yang diusahakan oleh masyarakat etnik Jawa ini termasuklah ladang kelapa sawit, ladang getah, dan perombongan biji timah. Setelah bertahun mengusahakan tanah-tanah milik Belanda tersebut, masyarakat etnik Jawa telah pun membeli tanah-tanah milik orang Minangkabau di Negeri Sembilan dan seterusnya membina penempatan tetap di Tanah Melayu. Penempatan terawal masyarakat etnik Jawa di Malaysia ialah di Selangor, yaitu di bahagian Dengkil dan bahagian Bangi. Setelah membina penempatan tetap di Tanah Melayu, akhirnya masyarakat etnik Jawa ini telah menyebarkan budaya-budaya mereka ke seluruh pelosok Tanah Melayu. Antara yang telah membawa kepada kepesatan perkembangan budaya masyarakat etnik Jawa di Malaysia ialah Wali Songo. Wali Songo merupakan salah seorang masyarakat etnik Jawa yang telah datang ke Tanah Melayu bagi tujuan untuk menyebarkan agama Islam pada ketika itu. Akan tetapi, Wali Songo telah memperkenalkan kebudayaan masyarakat etnik Jawa pada masa yang sama di majelis-majelis keramaian yang berlaku di Tanah Melayu. Contohnya, majelis seperti perkawinan dan kenduri kendara. Antara budaya yang telah diperkenalkan Wali Songo pada ketika itu ialah kuda kepang, wayang kulit, reog ataupun barongan, dan rewang. Kesemua amalan dan budaya ini telah diterima masuk oleh masyarakat di Tanah Melayu sendiri pada ketika itu, dan akhirnya kebudayaan ini telah berkembang pesat ke seluruh Tanah Melayu. Pada hari ini kita telah melihat banyak kebudayaan masyarakat etnik Jawa di Batu Pahat, Johor. Johor pada hari ini merupakan salah satu negeri yang paling ramai menempatkan masyarakat etnik Jawa. Seterusnya saya ingin mempersilakan Saudari Nur Rafida binti Rauf untuk melanjutkan pembentangan ini di dalam proses kebudayaan masyarakat etnik Jawa di Malaysia. Terima kasih kepada Saudari Izni Nabila. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai proses-proses pembudayaan masyarakat Jawa di Malaysia. Pembudayaan, apakah itu pembudayaan? Budaya adalah asas kepada pembudayaan. Pembudayaan dapat dinyatakan sebagai sebuah proses yang digunakan untuk membudayakan sesuatu seperti undang-undang, adat Islam, pendidikan, dan sebagainya.
masyarakat Jawa telah membawa kesan budaya terhadap masyarakat di tanah Melayu sehingga hari ini. Hal ini seterusnya berterusan sehingga hari ini di mana kita dapat melihat bahwa terdapat kepelbagaian budaya yang ditunjukkan oleh mereka. Pembudayaan yang telah dibawa oleh masyarakat Jawa ialah pembudayaan dari segi kesenian mereka. Kesenian tersebut adalah Reyog Ponorogo atau lebih dikenali sebagai barongan ini telah menjadi sebahagian daripada kebudayaan di negara kita. Melalui kesenian ini, terdapat beberapa kumpulan yang telah ditubuhkan untuk memartabatkan lagi budaya kesenian ini terutamanya di negeri Johor. Kesenian ini kekal terpelihara sehingga hari ini. Selain daripada budaya kesenian Reyog Ponorogo tersebut, pembudayaan adat Trisam juga telah sebati dalam hidup rakyat Malaysia amnya yang dipengaruhi oleh budaya Jawa. Amalan bergotong royong untuk menjayakan sesebuah majlis atau disebut sebagai amalan rewang telah menjadi adat masyarakat Jawa sejak dari dahulu lagi. Dan amalan ini menjadi budaya dalam masyarakat di Malaysia untuk hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Amalan rewang ini adalah sebagai sebuah signifikan kepada perpaduan rakyat di negara ini. Selain itu, masyarakat Jawa pada awalnya tidak menekankan aspek pendidikan dalam hidup mereka, terutamanya bagi golongan perempuan, kerana berpegang bahawa perempuan lebih baik di dapur sahaja. Namun, seiring waktu berjalan, mereka telah menerapkan nilai budaya pendidikan dalam diri anak-anak mereka. Masyarakat Jawa ini juga mementingkan adab dan akhlak yang baik. Mereka lebih menjurus kepada mengikuti dan menjunjung tinggi ajaran Islam yang sebenarnya. Akhir sekali adalah budaya pembuatan nasi ambeng dalam majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan dan majlis rasmi. Budaya ini kekal sehingga hari ini, di mana kita dapat melihat bahwa ia telah menjadi menu dan makanan yang menjadi tradisi di Malaysia. Budaya mereka bukan sahaja dipraktikkan untuk diri mereka sendiri sahaja, tetapi telah menjadi sebahagian daripada hidup masyarakat Melayu. Kepelbagaian yang ditunjukkan oleh mereka membuka luas sudut pandang kita untuk menerima hal-hal yang baik untuk diadaptasikan dalam diri. Setakat itu pembentangan daripada saya. Seterusnya, saya akan memberi laluan kepada Faiz untuk menerangkan mengenai kesan dan faktor pembudayaan masyarakat Jawa di Malaysia. Sekian, terima kasih, dipersilakan. Seterusnya kita akan beralih kepada faktor-faktor mempengaruhi perkembangan masyarakat Jawa di Malaysia. Terdapat 4 faktor perkembangan masyarakat Jawa di Malaysia. Yang pertama adalah faktor ekonomi, kedua faktor politik, ketiga faktor sosial dan keempat faktor budaya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Masyarakat Jawa di Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa melihat tanah Melayu atau kita kenali sebagai Malaysia hari ini mempunyai potensi untuk mereka mencari mata pendapatan, di mana tanah Melayu ketika itu punya banyak bahan mentah yang cukup banyak untuk menampung pelbagai kegiatan ekonomi. Oleh itu, masyarakat Jawa mula berhijrah dan bekerja sebagai buruh di tanah Melayu, khususnya di negeri Johor, kerana kedudukan Johor dan Pulau Jawa agak dekat. Oleh sebabkan itu, mereka mula bekerja sebagai buruh untuk kegiatan pertanian. Syed Muhammad Al-Saghof yang ketika itu merupakan tuan besar atau penjaga konsesi tanah ini baik hati mengambil masyarakat Jawa untuk bekerja dan memberikan mereka tanah untuk diusahakan dan menjalankan pelbagai kegiatan aktiviti ekonomi seperti aktiviti pertanian. Oleh sebabkan itu, masyarakat Jawa mula bekerja sebagai buruh. Yang kedua adalah faktor politik, di mana apabila masyarakat Jawa mula berhijrah ke tanah Melayu, mereka membawa satu fahaman atau semangat yang sama, iaitu anti penjajahan, yang di mana ketika itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, manakala tanah Melayu dijajah oleh Jepun dan juga British.
Jadi masyarakat Jawa mula melihat ini merupakan persamaan antara masyarakat Jawa dan Melayu untuk menentang penjajah ini dengan fahaman anti penjajahan. Jadi ia melibatkan kuasa dua politik, iaitu Indonesia dan juga tanah Melayu ketika itu. Ketiga, faktor sosial. Kita akan di sini kita akan lihat kepada perjuangan seorang tokoh ulama dari Kepulauan Jawa, iaitu Haji Ahmad Shah atau dikenali sebagai Kiai Haji Ahmad Shah. Kiai Haji Ahmad Shah banyak sumbangannya terhadap masyarakat Islam, khususnya di tanah Melayu yang berbangsa Jawa, di mana beliau juga berhijrah ke tanah Melayu dan mula membuka sistem pendidikan berasas pondok, madrasah, surau dan juga masjid. Kemudian ini dibuat bagi memudahkan masyarakat Islam, khususnya yang berbangsa Jawa, untuk menunaikan ibadah, mendengar ceramah ataupun menimba ilmu tentang Islam. Pada masa ini beliau membuat ceramah di setiap pelosok daerah Johor, khususnya di Pontian, kerana masyarakat Jawa yang berhijrah ke tanah Melayu itu buta huruf. Jadi beliau mengambil keputusan untuk mengajar masyarakat Jawa ini kerana kebanyakannya adalah buta huruf. Faktor keempat adalah faktor budaya masyarakat Jawa itu sendiri. Di sini kita lihat masyarakat Jawa mula menyerap masuk budaya mereka ke tanah Melayu. Salah satunya adalah muzik gamelan, di mana merupakan lambang atau simbol mereka apabila buat hiburan atau persembahan. Set alat gamelan ni terdapat set muzik di dalamnya, termasuk gong, gendang dan juga sebagainya. Gamel dalam bahasa Jawa maksudnya pukulan, manakala gamel merupakan cara satu pukulan. Jadi inisiatif masyarakat Jawa ini membawa masuk ke tanah Melayu untuk mengutuhkan dan mengukuhkan budaya mereka di tanah Melayu. Kita akan beralih kepada kesan-kesan perkembangan masyarakat Jawa di Malaysia yang terkelompok dalam 4 aspek, iaitu ekonomi, politik, sosial dan juga budaya. Aspek pertama adalah aspek ekonomi. Di sini kita akan lihat masyarakat Jawa mula bekerja secara bersungguh-sungguh dan secara penghargaan dari Syed Muhammad Al-Saghof, beliau memberi gelaran kepada buru-buru masyarakat Jawa ini sebagai gelaran peneroka, di mana mereka diberikan lagi tanah untuk diusahakan dan tanah itu menjadi milik mereka. Dan disebabkan itu mereka mula membuka pentempatan mereka sendiri yang seiring dijalankan dengan kegiatan ekonomi lain seperti pertanian. Hasil pertanian mereka iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Mereka mengaul keuntungan yang tinggi dan mereka membuka banyak peluang pekerjaan, dan pada masa yang sama mereka turut meningkatkan ekonomi tanah Melayu ketika itu, khususnya di negeri Johor. Aspek kedua melibatkan aspek politik, di mana fahaman anti penjajahan ini membawa kepada tertubuhnya parti-parti yang melibatkan masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Melayu di tanah Melayu. Antaranya Parti Pertubuhan Malaya atau PKMM, di mana parti ini bertujuan untuk mengusir atau menghapuskan segala bentuk anti penjajahan. Yang kedua, tertubuhnya IBI ataupun Ikatan Bangsa Indonesia, yang bertujuan menyokong dua hasrat. Pertama, hasrat untuk menentang segala penjajahan. Yang kedua, menyokong hasrat Presiden Indonesia ketika itu, Presiden Soekarno, untuk menyatukan tanah Melayu dan juga Indonesia ketika itu. Kedua-dua pertubuhan ini menampakkan kesan mereka dalam menyatukan tanah Melayu dan Indonesia, walaupun ada tentangan, namun itu bukan menjadi penghalang buat mereka untuk menyatukan Indonesia dan tanah Melayu, kerana mereka menganggap
Indonesia dan Tanah Melayu adalah serumpun. Aspek ketiga kita boleh lihat kesannya adalah aspek sosial. Setelah perjuangan Haji Ahmad Shah atau Kiai Haji Ahmad Shah menunjukkan reaksi positif dari seluruh masyarakat, mula muncul seorang lagi tokoh iaitu Haji Abdul Jalil yang bersama-sama Haji Ahmad Shah untuk berjuang memelihara kesetiaan agama Islam dan menyebarkan agama Islam di tanah Melayu, khususnya kepada masyarakat agama Islam. Di sini menampakkan kedua-dua tokoh ini memelihara kesetiaan agama Islam dengan menjadi salah seorang daripada Selendang Merah. Selendang Merah merupakan sebuah kumpulan yang menentang MPAJA atau Bintang 3 yang cuba mengganggu gugat kesucian agama Islam di tanah Melayu ketika itu. Keempat, aspek budaya. Setelah muzik gamelan dibawa masuk, mulalah masuk budaya-budaya masyarakat Jawa yang lain yang akan diserap di masyarakat Melayu. Antaranya adalah persembahan wayang Jawa. Wayang Jawa ini mula dimasuk apabila Syed Muhammad Al-Saghof mula melihat para pekerja yang berbangsa Jawa mula berasa rindu terhadap keluarga mereka di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, beliau mengambil inisiatif untuk membawa persembahan wayang Jawa khusus dari Pulau Jawa untuk mengubati rasa rindu mereka. Dan sehingga kini pelbagai pertubuhan mulai ditubuhkan seperti pertubuhan wayang Jawa, Parit Rambai dan sebagainya. Itu menyebabkan budaya Jawa sehingga kini dapat diguna pakai dan menjadi kebiasaan buat kita bagi mengadakan suatu majlis seperti muzik gamelan. Kesimpulannya, kebudayaan masyarakat etnik Jawa yang telah kita lihat di Malaysia pada hari ini adalah kesan daripada penerimaan masyarakat di tanah Melayu itu sendiri sejak abad ke-13. Pembudayaan masyarakat etnik Jawa ini sendiri telah dimelayukan kerana penerimaan masyarakat di tanah Melayu. Faktor-faktor lain yang telah menggalakkan kepada perkembangan kebudayaan ini di seluruh tanah Melayu termasuklah faktor politik, faktor ekonomi, dan sosial budaya. Akhirnya, kesannya telah kita lihat pada hari ini. Sebelum kami mengakhiri sesi pembentangan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan dan mendengar sesi pembentangan ini dari mula lagi. Akhir kata, saya ingin mengakhiri sesi pembentangan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.